Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan melakukan perbincangan tentang isu kesalahan bahasa yang wujud pada masa kini. Sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita, eloklah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Izhar bin Idrus. Dan saya Nik Syazani binti Azam. Dan saya Siti Aisyah binti Nur Azizsyah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, eloklah saya memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menerangkan sedikit pengenalan tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga dikenali sebagai bahasa Malaysia, merupakan bahasa rasmi negara Malaysia dan salah satu dari bahasa utama di rantau Asia Tenggara. Ia juga digunakan di negara Brunei, Singapura dan sebahagian wilayah Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai asas dalam keluarga bahasa Austronesia dengan pengaruh dari bahasa Sanskrit, Arab dan Inggeris. Kebelakangan ini, isu kesalahan bahasa semakin berleluasa dalam kalangan penutur. Saudari Nik, bolehkah saudari nyatakan isu kesalahan bahasa yang saudari tahu? Baik, terima kasih Izham. Saya akan teruskan untuk mengupas isu kesalahan bahasa yang sangat umum dan menurut saya terlalu dinormalisasi oleh masyarakat kita tanpa mengira usia, iaitu kesalahan bahasa yang dilakukan dalam iklan televisyen dan media sosial. Lanskap media yang telah mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mungkin berlakunya pertemuan media, interaktiviti dan distribusi yang lebih luas mengakibatkan media penyiaran seperti televisyen dan media sosial turut mengalami evolusi. Hal ini turut berlaku kerana stesen penyiaran harus mengikut dan akur dengan kehendak konsumer, yakni kita semua. Hasilnya, penggunaan bahasa yang dilihat sebagai trend terkini digunakan dalam iklan televisyen yang juga media sosial dan mengakibatkan kerancuan bahasa berlaku. Isu yang ingin saya ketengahkan adalah penggunaan bahasa Inggeris dalam iklan televisyen. Contohnya adalah seperti video yang akan saya lampirkan, di mana penggunaan percampuran antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang membawa maksud, yang menggunakan maksud seperti perkataan annoying yang membawa maksud menjengkelkan. Penggunaan yang tepat adalah seperti adik yang sangat menjengkelkan dan bukan adik yang sangat annoying, di mana penggunaan 100% bahasa Melayu dapat digunakan dan lebih sopan untuk didengar. Anak kesayangan. Bukan itu sahaja. Antara kesalahan umum yang sering berlaku dalam iklan adalah seperti kesalahan ejaan. Menurut Nik Safia Karim 1992, penggunaan yang salah pada peringkat formal, penggunaan bahasa di peringkat formal ini meliputi penggunaannya di dalam siaran radio dan televisyen, iklan, papan kenyataan, nama kedai dan bangunan, serta sari kata dalam filem atau rancangan televisyen. Jika pencemaran bahasa ini tidak dibendung, ia akan mendedahkan masyarakat kepada penggunaan BN yang salah dan seterusnya mengakibatkan martabat bahasa Melayu itu sendiri tergugat. Menurut video yang akan saya lampirkan juga, kesalahan ejaan yang jelas terpampang adalah ejaan nya yang membawa maksud nya, NYA, yang menggunakan kata adjektif rangup kepada kata nama rangupnya. Oleh itu, gunalah perkataan yang betul, iaitu rangupnya, bukan rangupnya seperti kata yang digunakan yang boleh dapat dilihat dalam bahasa Selangor. Keropok Moni, rangupnya. Bukan itu sahaja. Antara isu kesalahan bahasa yang lain adalah kesalahan tata bahasa, seperti yang tertera dalam video yang akan saya lampirkan juga, iaitu penggunaan zapin terpaling raya, di mana penggunaan zapin terpaling raya itu adalah salah kerana penggunaan ter yang merupakan penanda darjah penghabisan dan paling yang merupakan kata penguat tidak boleh hadir sekali dalam satu ayat yang sama. Angan-angan belaka. Seterusnya, itu sahaja daripada saya. Apa pula pendapat Echa?
Adakah Aisyah cakna tentang isu kesalahan bahasa ini? Sudah semestinya saya tahu. Jadi apa yang saya tahu dan boleh kaitkan ialah selain daripada masalah yang dinyatakan oleh awak berkaitan dengan isu iklan di media sosial, televisyen, ada juga saya dapati bahawa isu bahasa itu juga telah menyebabkan ramai pengguna melakukan pencemaran bahasa semasa berkomunikasi secara atas talian. Seterusnya, melalui media sosial ini juga, orang berkomunikasi dalam gaya yang tidak formal dan cenderung menggunakan singkatan, emoji dan ejaan yang bukan standard. Rata-rata masyarakat kini banyak yang berhubung secara maya kerana jelas bahawa ia lebih mudah dan pantas tanpa perlu berjumpa. Sebagai contoh, aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram menjadi pilihan para pengguna untuk menghantar pesanan kepada orang lain. Seperti saya sendiri, pasti Nik dan Izham juga menggunakan aplikasi ini, bukan? Betul, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi memang majoriti daripada masyarakat di seluruh dunia dan termasuk dalam Malaysia memang tidak lari daripada menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Baiklah, berbalik kepada perbincangan kita tadi, disebabkan ramai orang yang beranggapan menghantar pesanan melalui aplikasi ini lebih ringkas dan mudah, secara tidak sedar mereka juga telah melakukan pencemaran bahasa semasa menulis pesanan, terutamanya dari aspek tata bahasa dan ejaan. Baiklah, apakah contoh kesalahan bahasa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan singkatan ejaan semasa menulis pesanan, misalnya perkataan makan yang dieja sebagai MKN, iaitu kalau kita lihat huruf vokal di dalam perkataan tersebut dibuang dan hanya dikekalkan dengan huruf konsonan. Betul tak? Betul. Jadi itu merupakan benda yang kerap kali digunakan oleh masyarakat kini. Selain itu, mereka juga menggunakan singkatan seperti kenapa yang dieja sebagai KMP, kemudian perkataan aku dieja sebagai AQ, dan ada juga yang menggunakan perkataan terima kasih sebagai makasih. Kononnya untuk dijadikan sebagai bahasa yang ramah dan tidak formal, dan perkataan-perkataan ini selalunya digunakan ketika kita berhubung dengan orang yang kita rapat ataupun orang yang bukan dalam golongan yang formal. Jadi seterusnya, selain daripada perkataan-perkataan ini, pengguna juga cenderung untuk menggunakan perkataan atau bahasa yang kurang sopan ataupun kasar semasa menulis apa-apa pernyataan di laman media sosial mereka. Disebabkan kebiasaan ini, kemungkinan besar ramai orang yang tidak dapat membezakan antara situasi yang memerlukan bahasa formal dan informal sehingga boleh mengakibatkan kesalahan bahasa dalam konteks komunikasi. Baiklah, saya kira sampai situ sahaja huraian saya tentang topik ini. Isham, tadi ni juga saya dengar pendapat anda. Boleh awak teruskan? Boleh, Saudara Aisyah. Terima kasih atas peluang yang diberi. Dalam isu kesalahan bahasa, Juriah Long pada tahun 1990 telah mendefinisikan bahawa kesalahan bahasa sebagai bentuk-bentuk pertuturan yang menyimpang atau menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Kesalahan ini meliputi semua aspek seperti tata bahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan sebagainya. Pada pendapat saya, isu kesalahan bahasa yang sering diperkatakan ialah isu kesalahan penggunaan bahasa pada papan tanda perniagaan. Perkembangan ekonomi yang positif mendorong kepada kemunculan pelbagai jenis perniagaan. Bagi tujuan mempromosikan perniagaan, papan-papan tanda diletakkan di hadapan premis perniagaan supaya masyarakat dapat mengetahui produk yang diniagakan. Ini selari dengan dasar bahasa kebangsaan yang menyatakan fungsi bahasa kebangsaan ialah sebagai alat komunikasi dalam bentuk iklan, nama dan pengumuman, sama ada dalam bentuk media elektronik maupun media cetak.
Walau bagaimanapun, pada era kini, meskipun sudah berpuluh tahun kita mencapai kemerdekaan, masih lagi terdapat kesalahan bahasa Melayu yang dapat dikesan pada papan-papan tanda perniagaan ini. Terdapat pelbagai aspek kesalahan bahasa yang masih lagi berlaku, seperti kesalahan dari segi ejaan, morfologi dan frasa-frasa. Bahkan terdapat juga papan-papan tanda perniagaan yang dicemari dengan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Antara contoh-contoh kesalahan bahasa akan saya lampirkan dalam gambar sebentar nanti. Meskipun bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, namun kedudukan ini masih lagi tergugat dengan kesalahan penggunaan dari segi bahasa. Hal ini dapat dilihat apabila papan-papan tanda perniagaan sama ada di pekan-pekan, bandar-bandar kecil maupun di bandar-bandar besar di Malaysia. Bahasa yang harus digunakan sebagai wahana komunikasi tulisan di tempat awam dan khalayak ramai ialah bahasa kebangsaan. Akibat dari peraturan ini, maka bahasa Melayulah yang menjadi mangsa pencemaran bahasa kerana kewajipan penggunanya. Saya kira itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Aisyah. Banyak juga sebenarnya isu kesalahan bahasa yang kita tahu dan kita telah tekan. Kalau begitu, eloklah kita kenal pasti apakah punca-punca berlakunya isu tersebut. Saya mulakan dengan ni. Apakah pendapat anda? Baik, terima kasih Aisyah. Pada pembacaan saya, iklan dekat media sosial dan televisyen adalah salah satu medium pengiklanan yang kini semakin digunakan dan dimasyhurkan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Bahkan, penggunaan bahasa dalam berkomunikasi antara satu sama lain juga semakin berbeza daripada bahasa Melayu standard, iaitu bahasa DMS kita, dan tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan bahasa yang pelbagai semasa menggunakan media sosial adalah bebas, termasuk dengan penggunaan bahasa selanga dan trend terkini. Tambahan pula, bahasa ini adalah bahasa yang kini menjadi bahasa komunikasi kegemaran rakyat Malaysia apabila menggunakan platform seperti yang telah disebut oleh Aisyah seperti Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr. Hazami Jahari bersetuju bahawa ada rakyat Malaysia berasa dangkal ataupun keras hati dan malu untuk berbahasa Melayu dalam pertuturan harian atau dalam persekitaran formal, di mana dia berpendapat bahawa faktor sosial adalah sebagai dalang utama. Jelaslah bahawa syarikat penyiaran dan pengiklanan ingin menarik perhatian rakyat Malaysia dengan menggunakan bahasa dan slangan yang lebih selesa dan diterima rakyat Malaysia dan mengetepikan martabat bahasa Melayu. Perkara itu dilakukan hanya untuk mempromosikan dan menaikkan rating ataupun nilaian tinggi iklan agar dapat menarik banyak perhatian pelanggan. Dan bukan itu sahaja, syarikat penyiaran dan pengiklanan ini turut menurut saya mementingkan kepentingan sendiri, di mana mereka hanya mementingkan keuntungan dan menolak tepi kepentingan mengekalkan keindahan bahasa Melayu tanpa pengubahsuaian yang membawa keburukan pada bahasa ibunda kita sendiri. Dan untuk tempoh yang lama, bahasa kita akan musnah dirosakkan bangsa sendiri, mengakibatkan bahasa tidak lagi dilihat sebagai identiti yang hebat. Bahasa Melayu, bab kata pepatah, hilang bangsa, lenyaplah bangsa. Apa pula pendapat anda, Izham? Secara peribadinya, saya merasakan bahawa isu kesalahan bahasa ini berlaku kerana kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang bahasa Melayu dalam kalangan penutur. Kurangnya pemahaman yang sudah menjadi kebiasaan menyebabkan golongan ini kekok mengubah sesuatu yang telah sebati. Komunikasi mereka terganggu sekiranya mencuba untuk menggunakan bahasa baharu yang betul tetapi dianggap asing. Masalahnya, kesalahan bahasa yang digunakan ini akan menjadikan ikutan orang lain yang mendengar. Kesalahan bahasa yang agak luas penggunaannya akan terus berterusan.
Malah, sesetengah individu menyedari kesalahan tersebut tetapi masih melakukannya kerana terpengaruh oleh penggunaan bentuk lazim orang lain. Berdasarkan isu yang telah saya kemukakan sebentar tadi, kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan berlaku kerana sikap sambil lewa dan tidak prihatin terhadap perkembangan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Terdapat juga dalam kalangan peniaga yang tidak mendapat pendidikan bahasa Melayu secara formal menyebabkan pengetahuan bahasa Melayu mereka rendah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat juga papan tanda yang sudah lama tidak ditukar dengan papan tanda yang baru. Hal ini menyebabkan papan tanda ini masih lagi mempunyai kesalahan tata bahasa Melayu dari segi ejaan yang masih lagi menggunakan sistem ejaan yang lama, juga kesalahan frasa dan kesalahan morfologi. Adalah didapati bahawa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kepada kesalahan bahasa yang masih berlaku pada papan-papan tanda perniagaan meskipun sudah bertahun-tahun negara ini mencapai kemerdekaan. Faktor-faktor yang dapat dikesan ialah faktor kaum, tidak fasih berbahasa Melayu, tidak menguasai hukum tata bahasa dan sebagainya. Adakah anda bersetuju dengan saya, Saudari Aisyah, atau anda ada pendapat sendiri? Saya setuju dengan pendapat anda berdua. Namun, saya juga ingin tambah dan memberi pandangan tentang punca berlakunya isu kesalahan bahasa ini. Jadi bagi saya, isu kesalahan bahasa ini berlaku kerana pengaruh media sosial dan teknologi yang semakin canggih. Misalnya, saya kaitkan dengan isu pencemaran bahasa yang telah saya sentuh sebelum ini. Kalau kita lihat, telefon pintar dan alatan gadget mempunyai satu kemudahan, iaitu papan kekunci yang boleh membetulkan perkataan secara automatik. Jadi, segelintir daripada pengguna mungkin akan mengubah semula perkataan yang dibetulkan itu. Tetapi ada juga yang buat tidak elok dan terus menghantar pesan tersebut kerana faktor ingin cepat. Seperti kita sendiri, kadang-kadang mesti kita akan tersalah tulis atau type dan kita hantar terus kepada orang yang kita ingin hantar pesan, betul? Jadi kita semua memang tidak larilah daripada masalah-masalah ini. Baiklah, mungkin apabila saya sebut tentang pembetulan secara automatik, ada fikir pembetulan tersebut memang tepat, tetapi sebenarnya tidak, kerana ia bergantung kepada penyusunan ayat dan juga penggunaan kata yang ingin disampaikan oleh pengguna, oleh kita sendiri. Jadi perkara ini boleh mengakibatkan kesalahan dari segi tata bahasa seperti penggunaan frasa dan noktah yang tidak tepat. Punca seterusnya adalah perubahan dalam gaya hidup dan budaya masyarakat yang juga boleh mempengaruhi bahasa dengan memperkenalkan istilah-istilah baru ataupun merubah cara komunikasi yang tradisional. Isu ini akan kekal berlarutan disebabkan ada pengguna yang memperkenalkan istilah baru dan mempengaruhi pengguna lain sehingga menjadi satu ikutan ataupun trend. Melalui video-video yang tular di dalam media sosial seperti TikTok dan Instagram, generasi kini telah membiasakan penggunaan kata yang salah. Dan saya bagi satu contoh seperti istilah ataupun akronim yang dicipta oleh seorang individu tidak dikenali, iaitu YTJT. Saya pasti Izham tahu maksud di sebalik singkatan ini. Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu, betul. Tepat sekali. Memang kalau kita tengok akronim tu YTJT, iaitu maksudnya yang tahu je tahu. Y bermaksud yang, T bermaksud tahu, J bermaksud je dan T tahu. Jadi bagi dilihat di sini pun bukan sekadar akronim, tetapi penggunaan ejaan dan penggunaan tata bahasa itu sendiri tidak salah kerana yang tahu je tahu. Sepatutnya kalau kita nak tulis pun kita sepatutnya tulis kepada yang tahu sahaya tahu. Jadi bukan yang dengan selama yang telah dinyatakan oleh ni. Okey. Penggunaan singkatan ini sudah menjadi perkara umum bagi masyarakat di Malaysia. Kesan masalah penggunaan bahasa ini boleh menimbulkan pelbagai kekeliruan dan juga salah faham, lebih-lebih lagi untuk golongan veteran yang tidak tahu tentang trend seperti ini.
anak-anak generasi muda akan mula menganggap penggunaan bahasa ini adalah betul dan mempraktikkannya sehingga bahasa Melayu akan terancam. Terima kasih atas pendapat yang beringat Syah. Nampaknya perbincangan kita kelihatan semakin menarik. Bolehkah kita bincangkan pula langkah untuk atasi isu-isu tersebut? Boleh kita mulakan dengan Ishak? Boleh ni. Baiklah, antara langkah untuk mengatasi isu kesalahan bahasa tersebut ialah pihak berkuasa perlulah mengambil peranan dalam menangani isu kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan. Sememangnya kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan ini seharusnya dibaiki dengan segera. Sudah bertahun lamanya perkara ini dibangkitkan oleh ahli-ahli bahasa dan pecinta bahasa Melayu itu sendiri, tetapi langkah yang tegas masih lagi belum diambil. Oleh itu, pihak yang berkenaan haruslah segera mengambil inisiatif agar satu rancangan yang berkesan dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda perniagaan ini. Pelbagai implikasi buruk sekiranya kesalahan bahasa pada papan tanda ini dibiarkan. Antaranya ialah sudah tentu berkaitan dengan pencemaran bahasa yang boleh membawa imej negatif kepada bahasa Melayu itu sendiri. Papan tanda perniagaan merupakan satu item yang berada di sekeliling masyarakat dan secara tidak langsung membuatkan masyarakat turut melihat kepada penggunaan bahasa pada papan tanda ini. Implikasi negatif akan berlaku apabila kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan ini dilihat oleh semua golongan masyarakat, terutamanya murid-murid sekolah. Pencemaran bahasa terus akan berlaku sekiranya masyarakat menganggap penggunaan bahasa yang salah pada papan tanda perniagaan adalah betul dari segi tata bahasanya akibat tiada pembetulan yang dilakukan oleh pihak yang berkenaan. Oleh hal yang demikian, seharusnya menjadi tanggungjawab terutamanya pihak kerajaan dan agensi perancang bahasa iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka haruslah mencari jalan penyelesaian kepada masalah kesalahan bahasa pada papan-papan tanda perniagaan yang masih lagi tidak menemui jalan penyelesaian. Pendedahan tentang penggunaan bahasa yang betul pada papan tanda perniagaan haruslah diadakan melalui ceramah dan kursus terutamanya kepada para peniaga dan agensi pembuat papan-papan tanda perniagaan agar mereka diberikan ilmu pengetahuan tentang aturan tata bahasa Melayu yang tepat agar tiada lagi isu kesalahan bahasa pada papan tanda perniagaan dibangkitkan lagi. Pihak kerajaan khususnya perlulah mewajibkan penggunaan bahasa yang gramatis bagi papan-papan tanda. Hal ini perlu dipandang serius kerana bahasa menunjukkan bangsa. Jika pelancong asing datang ke negara kita, mereka akan terpengaruh oleh penggunaan bahasa yang salah. Seterusnya, masalah pencemaran bahasa menjadi lebih serius. Oleh itu, papan-papan tanda yang ingin dibuat perlulah mendapat kelulusan bahasanya daripada pakar-pakar bahasa Melayu. Dengan itu, isu pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat akan dapat dibendung. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa bahasa Melayu, mencegah lebih baik sebelum merawat. Itu sahaja daripada saya. Wah, terima kasih Ishak. Saya sangat setuju dengan apa yang tadi menyatakan sebagai tadi. Ingin juga saya tambah dengan alternatif yang lain, dan bagi saya isu kesalahan bahasa ini sebenarnya dapat diatasi dengan kesedaran individu itu sendiri. Hal ini kerana diri mereka sahaja yang dapat mengawal tindakan ini daripada berlaku. Namun begitu, kita sendiri boleh terleka dengan kebiasaan tersebut. Baiklah, bagaimana cara kita sebagai individu ingin atasi perkara ini daripada berlaku? Mungkin kita boleh so kita tahu kita telah guna media sosial, platform seperti ini, dan kita boleh membaca ataupun mendapat pelbagai jenis maklumat berkenaan dengan bahasa. Misalnya PRPM, kita boleh cari di laman sesawang, dan kita sebagai pengguna kita perlulah sentiasa mencari dan mengkaji apakah perkara yang perlu kita lakukan pengguna.
lebih-lebih lagi berkaitan dengan bahasa. Kerana kita tahu bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Bahasa di Malaysia. Malaysia. Ya, betul juga, betul ni. Jadi, selain daripada itu, pengendali platform tersebut perlulah menetapkan peraturan tentang penggunaan bahasa untuk mengelakkan daripada berlakunya bahasa-bahasa kesat ataupun bahasa-bahasa yang tidak elok didengar. Kerana kita tahu rata-rata masyarakat daripada kecil dan hinggalah yang dah besar semua mempunyai gadget ataupun telefon sendiri dan sudah ada akaun untuk melayari semua media-media ini. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pencipta atau pencetus aplikasi-aplikasi tersebut, mereka perlu meletakkan garis pandang komuniti, misalnya membuat peraturan bahasa yang boleh digunakan, bukan bahasa kesat, dan apa yang saya katakan peraturan-peraturan tersebut perlu diketatkan. Seterusnya, kerajaan Malaysia juga bertanggungjawab seperti yang saya nyatakan kerana pihak kerajaan lebih berpengaruh dan mempunyai kuasa untuk membantu pengguna-pengguna ini sedar tentang masalah yang mereka hadapi dari segi bahasa. Sebagai contoh, mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka boleh berkolaborasi dengan pihak kerajaan ataupun pihak multimedia, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, untuk membuat satu peranti ataupun satu aplikasi, dan ia boleh membantu pengguna-pengguna untuk melihat apakah perkataan yang perlu digunakan, bagaimana frasa ataupun susunan ayat yang betul. Jadi apa yang boleh saya kaitkan di sini semuanya memang bergantung kepada individu itu sendiri. Baiklah, saya rasa pasti ni ada idea ataupun cara lain untuk atasi masalah ini. Betul-betul ada Aisyah. Terima kasih Aisyah. Sama. Bahasa Melayu sebenarnya mempunyai peranan sebagai bahasa yang dapat mengeratkan perpaduan kaum dan keturunan, menjadikannya amat penting dan wajar digunakan secara menyeluruh dan meluas. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam semua bidang penulisan untuk menyalurkan pemikiran dan menyampaikan ilmu pengetahuan, penerbitan buku-buku, majalah, akhbar-akhbar dan pelbagai jenis media cetak secara tak langsung telah membantu memperkembangkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat di negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa berpaduan telah diberikan penekanan utama oleh kerajaan, terutamanya selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 152 ada menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan untuk undang-undang dan parlimen. Oleh kerana itu, bahasa Melayu hendaklah digunakan dalam semua konteks untuk tujuan-tujuan tertentu berdasarkan peruntukan undang-undang dan parlimen yang telah ditetapkan. Tapi yang saya nak terangkan kat sini ataupun yang saya nak tekankan kat sini bukan sahaja dalam undang-undang ataupun parlimen. Kita harus membiasakan atau mempraktikkan bahasa Melayu di penggunaan secara meluas, termasuk dalam iklan penyiaran televisyen dan juga media sosial. Akta Bahasa 1963-1967 dengan jelas memperuntukkan bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Oleh itu, bahasa Melayu harus dimartabatkan bagi oleh semua generasi tanpa mengira lapisan umur. Oleh kerana itu, antara langkah yang boleh kita ambil adalah dengan media massa perlu memainkan peranan penting dalam mengajak rakyat kembali mencintai dan mendaulatkan bahasa Melayu. Antara contoh kempen ataupun perkara aktiviti yang kita boleh lakukan adalah dengan siaran penyiaran radio atau televisyen boleh melaksanakan kempen cintai bahasa Melayu serta menggunakan bahasa yang betul dalam program mereka. Seperti yang kita ketahui, Dewan Bahasa dan Pustaka perlu mengambil langkah yang proaktif juga untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan bahasa di mana pihak Dewan Bahasa dan Pustaka boleh menghasilkan istilah yang baharu dalam bahasa Melayu untuk membantu dalam memperkembangkan dan meningkatkan kualiti bahasa. Dalam konteks ini, maksud saya adalah dengan menterjemahkan ataupun dengan melebihkan, menambah lagi kosakata bahasa Melayu ataupun meminjam kosakata Inggeris kepada bahasa Melayu.
Dan hal ini dapat mengelakkan pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu daripada mendominasi dan merosakkan bahasa Melayu kita sendiri. Selain daripada itu, pihak Dewan Bahasa Pusaka juga harus mewajibkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul daripada segi ejaan, sebutan, istilah dan tata bahasa, terutamanya dalam penyiaran iklan radio dan iklan televisyen yang disiarkan di media sosial dan juga televisyen. Dengan ini, rakyat Malaysia dapat mempraktikkan penggunaan bahasa yang dramatis dalam komunikasi seharian sekaligus dapat meletakkan bahasa Melayu di tempat tertinggi. Seterusnya, Cak. Nampaknya kita punya perbincangan ni sangat ilmiah. Kerana sekarang kita dah tahu kan, kita dah bincang tentang isu kesalahan bahasa yang ada di negara ini dan punca-punca yang berlaku dan langkah untuk atasi isu ini daripada terjadi. Saya rasa perbincangan ini sedikit sebanyak dapat menyedarkan diri kita sendiri untuk memartabatkan bahasa Melayu dan mencintai bahasa Melayu ini dengan seikhlas hati lah. Jadi, Nisa, ada apa-apa kata terakhir? Bagi saya, perbincangan pada hari ini sangat menarik. Kita dapat kenal pasti isu-isu kesalahan bahasa secara tidak langsung. Kita dapat mengelakkan diri kita dari melakukan isu-isu tersebut. Menarik sungguh perbincangan kita pada hari ini, sampai terleka saya dibuatnya. Namun masa seperti mencemburui kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi diskusi di lain waktu. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.